Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kembali kita pada ayat ke-45 dan 46 dari surah Yusuf. Rujuk ya pada jilid yang keempat, muka surat 583. Milikilah tafsir Ibn Katsir, kerana ia sebaik-baik khazanah ilmu untuk kita rujuk. Kerana memahami Al-Quran memerlukan kepada tafsir. Dan tafsir ini telah diterima selama kurun lamanya, lebih 500 tahun oleh para ulama Islam di seluruh dunia sebagai rujukan utama teras untuk memahami Al-Quran. Baik, ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah berapa waktu lamanya. Aku akan menceritakan kepadamu tentang orang yang pandai mentakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, wahai yang amat dipercayai, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk yang dimakan 7 ekor lembu betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau, dan 7 yang lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahui. Ini adalah perbualan yang berlaku dalam istana selepas lelaki yang terlupa ini yang telah terangkan kepada tuan-tuan betapa pentingnya kita dalam hidup ini untuk selamat daripada penyakit lupa. Kerana lupa ni dikaitkan dengan syaitan laknatullah. Kita baca dalam surah Al-Kahfi sebagai contohnya, wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Tidaklah aku terlupa melainkan syaitan yang menyebabkan aku berlaku demikian. Sebab itu hadis yang telah saya ajarkan dalam kuliah yang terdahulu, doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali mendapat wahyu, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda 'anna, ataupun wa ardina warda 'anna, iaitu ya Allah ya Tuhan, tambahkan untukku, jangan dikurangi, muliakanlah aku, janganlah dihina, berilah kepada aku, jangan ditahan-tahan, utamakan aku, janganlah aku dikemudiankan, ridhalah aku, ridhalah semua yang aku lakukan. Tengoknya penghujung doa ni seperti yang disyarah oleh para ulama, contohnya Imam Al-Baghawi, wardina warda 'anna, ataupun wardina warda 'anna. Maka dalam doa ini Allah SWT mengwahyukan kepada Nabi-Nya, kerana Nabi bercakap, bersabda, semuanya wahyu daripada Allah SWT. Dalam ajaran yang dikemukakan di sini, apa yang Nabi bimbing kita, di hujung doa ni disebut wa ardina warda'na, ataupun wardina warda'na. Kita minta kepada Allah pangkat yang tinggi, kerana ridha Allah ni adalah pangkat yang tinggi selepas kenabian, kata para ulama. Kata Imam Al-Baghawi sebagai contohnya, selepas alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam, itu pangkat yang paling tinggi untuk seorang Nabi, datang radhiyallahu an. Ini pangkat para sahabat dan juga anak-anak sahabat dan cucu-cucu para sahabat. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita pun diilhaqkan, dimasukkan bersama dengan golongan diridai oleh Allah SWT. Minta pada Allah supaya ditambah apa? Tambah benda yang baik untuk kita, ilmu terutamanya. Tambah apa? Tambah rezeki yang halal. Tak ada gunanya rezeki yang banyak tapi dia sumber yang haram, menyusahkan kita di dunia, lagi akan dikecam orang. Jadi doa ini kalau kita hayati, maksudnya Allahumma zidna wa la tanqusna, ya Allah tambah, jangan dikurangi, akrimna wa la tuhinna, muliakan aku, janganlah dihina, wa atina wa la tahrimna, berilah kepada aku, janganlah ditahan-tahan, wa athirna wa la tu'thir alaina, utamakan aku, janganlah aku dikemudiankan, wardina warda'na, ridailah aku, jangan, dan ridhalah semua yang aku lakukan. Jadikan aku diridai olehmu dan ridhalah semua yang aku lakukan. Dalam konteks ini saya bacakan untuk jamaah lah, Allahumma zidna, kalau seorang Allahumma zidni wa la tanqusni wa akrimni wa la tuhinni wa atini wa la tahrimni wa athirni wa la tu'thir alai wardini warda anni. Dalam konteks jemaah, kalau kita jadi imam, kita bacalah Allahumma zidna. Jadi inilah dia keterlupaan yang berlaku kepada hamba Allah ni tadi, yang merupakan teman Nabi Yusuf ketika dalam penjara, sehingga yang telah kita pelajari dalam ayat yang lalu, kerana terlupanya itu, falabitha fi sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf dengan sebab sifat lupa, keterlupaan yang berlaku pada hamba Allah ni tadi, teman yang merupakan banduan yang merdeka ni, bebas, maka Nabi Yusuf ditambah lagi kedudukannya dalam penjara. Bid'un, jangan baca bud'un ya, jangan baca bad'un. Ini bahasa Arab punya keunikan, beza baris berubah makna. Jadi bid'u maknanya merujuk kepada
kepada angka 3 hingga 9. Setengah para ulama mengatakan bid'un itu merujuk kepada 3, ada mengatakan 7, ada mengatakan 5, ada mengatakan 9 itu maksimum angka kepada merujuk kepada bid'un itu. Tak mengapalah, tak penting untuk kita tahu tempoh yang sebenarnya Nabi Yusuf berada dalam penjara, tapi ia tempoh yang panjang selepas chapter yang pertama, fasa pertama baginda dipenjarakan. Perhatikan perkataan yang digunakan oleh Allah, ta'burun. Ini dari perkataan abara. Saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan seperti pandangan Raghib Al-Asfahani, ulama tafsir yang terkemuka itu, bahawa perkataan abara ya'buru ini merujuk kepada menyeberang. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan abara ya'buru itu adalah merujuk kepada menyeberang. Umpamanya abara an-nahr, menyeberang sungai. Jadi dalam konteks ta'burun, iaitu kita ni seolah-olah menuju ke satu destinasi. Maka mimpi yang ditakwil itu, kita telah pun menjelaskan maksudnya, berarti kita menuju sampai ke destinasi yang dituju dengan berpandukan atau melalui sebuah jambatan. Jadi perkataan jisrun, ta'burun, maknanya kita menyeberang sungai itu pakai jambatan lah. Maka ibrah yang dimaksudkan adalah satu kesimpulan yang dibuat daripada mimpi oleh mereka yang berkeahlian. Dan jangan main-main kita dalam bab mimpi ini, kerana telah saya jelaskan kuliah yang terdahulu, ia merupakan sebahagian daripada kenabian, kata Imam Malik. Tengok apa yang dikatakan oleh bangsawan ataupun orang-orang besar, al-mala', keliling raja ini, wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam ya alimin. Apa katanya? Ini mereka tidak mahu mengatakan kebodohan mereka itu, kejahilan mereka. Nafaw an anfusihim ilma ma la ta'wil lahu. Mereka menafikan daripada mereka ini adalah ahlam. Ahlam maknanya mimpi yang tidak berpaksikan kepada satu kebenaran. Dia tidak ada asas yang konkret. Jadi innahum nafaw an anfusihim ilma ta'bir mutlaqan. Maka mereka mengatakan kalau dalam bab begini, innahum qasadu mahwaha min sadril maliki hatta la yashtagil biha wa lam yakun ma dhakaruhu min nafil ilmi haqiqatan. Jadi si bangsawan-bangsawan ataupun wuzara ataupun malak yang ada keliling raja ini, pemuka-pemuka bangsawan berkedudukan yang punya kedekatan hubungan dengan raja ni, ketika diminta untuk mentakwilkan mimpi, maka pertama sekali mereka mengatakan ini merupakan hulum, ahlam. Bukan hulmun je, ahlam, mubalaghah. Nak sifatkan bahawa benda itu jangan nak beratlah raja, ini hanyalah gangguan ataupun bunga-bunga tidur, mainan masa tidur. Sudahlah tuanku, jangan ambil beratlah. Mereka tidak mahu mengatakan ini merupakan ru'yah. Mereka mengatakan ini ahlam. Bila mereka tak tahu terhadap perkara tersebut, mereka tidak mengatakan kami tidak tahu, tapi mereka mengatakan ini hanya mainan tidur, ini gangguan tidur, ini satu benda yang datang ketika mungkin menghantui tuanku, perkara yang berlaku pada siang hari. Manalah raja ada benda yang menghantuinya, tuan-tuan. Semua benda dia nak, dia dapat. Maka inilah yang berlaku kepada orang-orang besar keliling raja ketika mereka merasakan mereka tidak mampu, mereka tidak tahu, mereka tidak mengatakan demikian, tapi mereka mengatakan ini hanyalah mimpi mainan tidur yang tidak perlu diganggu, tidak perlu dipikirkan lebih lanjut, lebih teliti tentangnya, wahai tuanku. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihkan, dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan, maka perbicaraan mimpi mendapat perhatian ramai orang pada masa itu, khususnya di kalangan orang duduk dalam istana, ahli kayangan ini. Atau boleh jadi ketika raja menyampaikan mimpi itu, juru minum, panggil saqi ataupun syarabi itu, yang melayani para tamu, dia pun hadir bersama-sama. Ketika itu berkatalah pembawa minuman ini tadi, pekerja di istana yang telah dibebaskan bekas banduan ini, bahawa meminta kepada, dia teringat kepada Nabi Yusuf dan berkata, aku akan menyampaikan kepada kamu, wahai para hadirin, wahai tuan-tuan yang mulia, pemberitaan yang penting tentang seorang yang pandai dalam pentakwilannya, dalam mentakwil mimpi raja ni. Maka utuslah aku untuk kepadanya, wahai raja yang mulia. Jadi jarak waktu antara bebasnya As-Saqi ataupun Asyarabi ini yang memberi minum kepada raja ini dengan peristiwa mimpi raja, kata dalam seperti dijelaskan oleh Ibn Ashur daripada Old Testament, jaraknya 2 tahun. Jadi bentuk jamak yang digunakan, ana unabiukum bita'wilihi fa'arsilun. Aku akan menyampaikan kepada kamu, ditujukan kepada raja dan sesiapa yang ada dalam majlis raja pada masa itu agaknya. Ni Ibn Ashur berpendapat bahawa ia ditujukan kepada raja sendiri. Kerana bila kita berkata dengan orang besar, kita menggunakan antum, maka ta'burunlah sebagai satu bentuk penghormatan. Memang dalam bahasa Arab, bentuk jamak digunakan untuk penghormatan bagi orang yang sedang kita berbicara dengannya. Jadi banyak ulama yang berpendapat bahawa kata kami yang digunakan dalam Al-Quran menunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kepada keagungan dan kemuliaannya. Maka dipendekkan cerita, dia pun diutus. Ni dalam bahasa Arab, memang dari sudut konteks bahasa Arab kita kena memahami perkara sedemikian. Kata Syekh Abdul Rahman Hasan Habannaka Al-Maidani dalam kitabnya Qawaidut Tadabbur, pentingnya kita bila mentadabbur Quran ni, kita kena memahami asbabun nuzul, kena memahami ada mahazif, matwiyat. Dalam Quran ada
bab yang dipanggil sebagai mahazif, makna ada benda yang dihazafkan. Macam orang bercerita dengan kita lah. Hari tu saya pergi ke Arab Saudi, saya menyampaikan kuliah. Saya ditangkap oleh polis. Polis bawa pergi ke tempat siasatan. Tak perlulah kita tanya, habis kau kena jail berapa tahun. Kan dia ada depan kita. Maknanya apa dia cakap itu berlaku sekejap sajalah, mungkin sejam, 2 jam, paling lama pun sehari. Maka dia bercerita di depan kita, maknanya perkara yang lalu itu sebentar saja. Tak adalah cerita lanjut terhadap dalam penjara itu apa berlaku dan sebagainya. Maka demikianlah juga Al-Quran. Ini satu bahagian daripada Al-Quran dipanggil sebagai mahazif, matwiyat. Untuk mentadabbur Al-Quran, perlunya kita ada perasaan kesedaran seperti ini, bahawa sekarang dia pun diutus dalam ayat yang ke-46. Lalu teringatlah dia kepada Nabi Yusuf ni tadi, waddakara ba'da ummatin, dan perkataan ummah yang digunakan oleh Allah SWT ini ummatin, wa qalladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin. Ini perkataan ummah ini pun ada penjelasannya dalam tafsir-tafsir Quran. Ummah ni maksudnya segolongan manusia, bukan? Tapi dalam bahasa Arab ia juga merujuk kepada hin, merujuk kepada waktu. Ba'da waqtin, ummatin juga merujuk kepada waktu sebenarnya. Digunakan dalam bahasa Arab seperti itu, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas ni pernah ada seorang bernama Nafi' bin Al-Azraq. Beliau ni daripada kabilah Azariqah, datang untuk berhujah dengan Ibn Abbas, mengatakan bahawa dalam Quran ni banyak dakhil ni banyak perkataan diambil daripada bukan bahasa Arab. Maka dia bertanya kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas menjawab dengan pembuktian dari syair-syair jahiliyah yang menunjukkan bahawa orang jahiliyah Arab perlu menggunakan perkataan tersebut. Jadi antara diterangkan ummatin ini merujuk kepada banyak makna. Antaranya kata Ibn Abbas merujuk kepada hin ataupun waktin, zaman. Juga perkataan ummatin ini merujuk kepada nisyan, qalahu Ikrimah. Dalam tafsir Nukat wal Uyun oleh Imam Al-Mawardi menjelaskan perkataan ummah ni merujuk kepada waktu, merujuk kepada lupa, dan mungkin juga merujuk kepada ba'da ummatin minan nas, merujuk kepada ada satu yang dihazafkan di sini kerana telah pun difahami seperti yang saya terangkan kepada tuan-tuan dalam bab mahazif bila kita belajar tafsir Al-Quran. Seperti kita sebutlah, habis kampung tu hancur. Kita kata kampung tu maknanya penduduk kampung lah yang dalam keadaan susah. Negara tersebut mengalami inflasi, kita kata. Maksud negara itu adalah ekonomi negara itu. Ada satu yang tak perlu dinyatakan daripada ayat itu telah difahami begitu. Ini di bahasa Arab, tuan-tuan. Jadi kita perlu memahaminya dalam penguasaan kita dalam bahasa Melayu juga, kerana ia berkaitan. Semua bahasa di dunia ada nilai ataupun sifat-sifat semikian. Maka Al-Hasan berkata, Al-Hasan pula, Urqiya Yusuf fil Jubi wa huwa ibnu 17 sana. وكان في العبودية والسجن والملك 80 سنة وجمع له شمله فعاش بعد ذلك 23 سنة. Ini merujuk kepada ummatin ini, kata Al-Hasan, tempoh yang Nabi Yusuf keseluruhannya, iaitu Nabi Yusuf dibuang dalam perigi pada usianya 17 tahun. Kemudian Nabi Yusuf duduk وكان في العبودية والسجن والملك 80 سنة, dan campur dengan tempoh dia menjadi hamba di rumah Aziz Misr itu, Zulaikha itu, dan dalam penjara lagi, dan kemudian menjadi pemerintah besar Mesir. Nanti kita akan pelajari perkara ini, 80 tahun, dan dihidup lagi selepas itu sama 23 sanatan, 23 tahun. Maka tempoh keseluruhan umur Nabi Yusuf AS 100 tahun lebih. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, insya-Allah dalam kuliah akan datang saya akan huraikan lebih lanjut apa yang berlaku di sini, dan kawan, bekas kawan, teman yang pernah berada di penjara ini berjumpa dengan Nabi Yusuf dan memanggil Nabi Yusuf dengan satu pangkat yang menampakkan kepada keistimewaan kedudukannya di mata manusia. Siapa sahaja yang berada di sisinya akan memanggilnya dengan nama demikian. Inilah sifat yang ada pada golongan yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, dan para Nabi semuanya merupakan siddiqun. InsyaAllah kita akan uraikan lanjut dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.